Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini Agenda Awani. Malam ini kita akan bercerita berkenaan dengan program vaksinasi imunisasi COVID-19 kebangsaan untuk kelompok orang kelainan upaya. Kelompok ini antara yang akan diberi peluang untuk divaksin dalam fasa kedua yang bermula April hinggalah Ogos 2021. Jadi kita nak tahu bagaimana kesiapsiagaan kelompok orang kelainan upaya untuk menerima vaksin dan mengapa ini penting mereka perlu diimunisasi. Adakah mereka ada rasa risau, kebimbangan untuk divaksin kerana kita tahu orang kelainan upaya ada pelbagai kategori dan juga pelbagai penyakit yang mereka ada. Begitu juga bagaimana kesiapsiagaan Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk menjadi penyelaras bagi kelompok ini. Mungkin untuk diberikan akses supaya mereka tampil ke hadapan apabila tiba masa mereka untuk diberi imunisasi, mereka boleh datang dengan apa cara sekalipun. Jadi untuk melihat bagaimana kesiapsiagaan orang kelainan upaya untuk menerima vaksin ini di talian melalui Skype pada malam ini saya bersama yang berhormat Dato' Ras Adiba Razi, Senator dan juga pengerusi bernama. Assalamualaikum Dato' Ras Adiba. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih bersama saya Nazrika dalam Agenda Awani pada malam ini. Terima kasih. Datuk, sebagai permulaan, jadi respon Datuk apabila kerajaan membuat keputusan untuk memberi peluang kepada orang kelainan upaya untuk diberi vaksin dalam fasa kedua ini. Adakah ini satu berita yang besar buat mereka ataupun bagaimana? Ini penting sekali, tetapi saya cuma nak buat sedikit pembetulan, Nazri. Ianya adalah orang kurang upaya, bukan kelainan. Oh ya. Ini penting, seperti saya katakan tadi, ini adalah kerana penularan pandemik ini telah sebabkan maklumat penjagaan kesihatan tidak dapat diakses, serta menjadikan navigasi penjagaan kesihatan untuk ramai daripada kami menjadi rumit, terutama yang kurang mampu menguruskan penyelesaian digital. COVID-19 mencetuskan cabaran komunikasi terutamanya di kalangan OKU di mana maklumat yang disampaikan oleh kerajaan tidak sampai kepada komuniti kami. Contohnya bagi OKU Pekak, mereka tidak faham apa yang dijelaskan dalam sidang media harian atau video-video berkaitan COVID-19 kerana tiada jurubahasa isyarat. Sementara OKU Buta Bula tidak berapa fasih dalam dan tidak boleh menjarakkan diri sebanyak 1 meter. Ini adalah antara kekangan dan kesukaran yang kami alami. Jadi saya amat percaya bahawa dengan pelaksanaan program vaksin fasa kedua ini kepada OKU, ia akan menjadi membuatkan kami bebas dari terus menjadi kumpulan berisiko tinggi dalam mendapat vaksinasi ini. Setelah vaksin ini didapati, ianya akan dapat memudahkan ramai daripada kami, terutamanya yang mengalami seperti ADHD, autisma dan sebagainya untuk menjalani kehidupan seharian dengan selamat. Justru ini pastinya akan membuatkan komuniti kami rasa lebih selamat. Berapa ramai yang dikatakan akan menerima bagi fasa kedua ini dalam pengetahuan Datuk? Seperti yang saya katakan beberapa kali sebelum ini, Nazri, menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, 15% populasi sebuah negara adalah OKU. Jadi di Malaysia sepatutnya kita punya 4.7 juta yang OKU. Tetapi malangnya yang berdaftar tidak sampai 600,000. Jadi saya berharap agar kita semua dapat berganding tangan bersama dengan JKM, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, bekerjasama dengan erat untuk turun ke padang mengenal pasti sahabat-sahabat kami yang di luar sana yang masih belum mendaftar dan untuk memastikan mereka tidak tercicir daripada mendapat peluang untuk menerima vaksin ini. Dan yang paling penting adalah ibu bapa sebenarnya, mereka yang sebenarnya malu dan tidak mahu anak-anak mereka daftar, segan. Ini sebenarnya tidak akan dapat menyelamatkan anak-anak itu sendiri sekiranya kita tidak menyenaraikan mereka dan tidak mendaftar mereka dengan JKM. Datuk, untuk memastikan setiap warga negara OKU dan anak-anak OKU ini tidak tercicir dari diberi imunisasi vaksin COVID-19, apa langkah yang perlu dilakukan selain reach out kepada mereka, tapi mungkin pendekatan-pendekatan
menyeluruh, holistik dan di luar kotak untuk memastikan tiada yang tercicir, tiada yang tertinggal? Kita perlu membuat public service announcement. Kita perlu memberitahu dan war-war kepada semua dari segi infografik, radio dan televisyen dan media sosial digital agar maklumat sampai kepada mereka. Mereka bukan semua yang tahu dan faham pentingnya pengambilan vaksin ini. Mereka tidak berapa pasti, terutama sekarang juga ada kes-kes yang menyatakan dan mengatakan bahawa ada yang tidak selamat, tetapi sebenarnya ini seperti mengambil ubat-ubat yang lain juga. Kita tidak tahu, kita perlu ambil risiko ini dan setiap daripada kita akan memberi tindak balas yang berbeza dengan apa juga ubat alahan, seperti juga saya. Jadi saya mohon kerjasama daripada sahabat-sahabat media di luar sana untuk membantu dalam hal ini bagi memastikan informasi, maklumat tersebar luas dan dapat disampaikan secara menyeluruh dan secara ramah. Seperti yang saya katakan tadi, sekiranya ianya video, kena pastikan ada juga jurubahasa isyarat untuk yang buta, perlu adakan suara latar, dan sekiranya kita ingin membuat poster atau infografik, ianya tidak boleh terlalu kusut dengan terlalu banyak maklumat. Jadi sekiranya begitu, sahabat-sahabat saya yang mempunyai masalah pembelajaran tidak dapat menerima maklumat itu. Jadi saya percaya ramai di luar sana mula rasa ingin keluar dan mendaftar agar mereka dapat menerima vaksin ini. Tetapi ianya akan hanya kita dapat lakukan apabila kita dapat memberi mereka pemahaman dan memberitahu mereka itu okey, kita cuba, kita usaha untuk menjaga diri kita melalui pengambilan vaksin ini. Adakah Datuk juga perlu melihat bagaimana Kementerian Pembangunan Wanita dan juga Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ini perlu berganding bahu dengan badan-badan sivil, rumah-rumah jagaan OKU dan juga aktivis OKU kerana mereka lebih faham, mereka lebih katakan kenal dan biasa dengan mereka, dan the whole society approach ini perlu diberi penekanan, Datuk. Benar-benar sekali. Kita tidak boleh mengharapkan kerajaan saja. Itu tidak adil kerana di waktu dan keadaan sebegini, kita semua harus jaga diri kita. Kita sama-sama harus bersatu untuk membantu dan menyokong satu sama lain. Pada pendapat saya secara peribadi, NGO, kerajaan, bukan kerajaan, swasta, semua mesti berganding bahu, dan juga masyarakat secara menyeluruh. Kita berganding bahu untuk menyokong satu sama lain supaya memastikan OKU tidak tercicir daripada menerima vaksin ini. Kempen berterusan mesti dilakukan untuk kita sering mewar-warkan untuk memberitahu mereka bahawa di sini apa yang perlu mereka lakukan sekiranya mereka tidak tahu bagaimana untuk mendaftar. Mungkin mereka boleh pergi ke JKM, mereka boleh pergi minta tolong sahabat-sahabat dan ahli keluarga. Jadi pasal bukan semua yang fasih dengan untuk kegunaan MySejahtera dan bagaimana untuk kita mendaftar. Jadi saya kira inilah waktu untuk kita sama-sama berganding bahu sebagai rakyat Malaysia, kita bersatu untuk menyokong sahabat-sahabat OKU agar mereka tidak ketinggalan. Datuk, berkaitan dengan kebimbangan yang sering kali Datuk perhatikan apabila mingle around dengan mereka tentang vaksin ni, adakah kerana kita tahu juga setengah-setengah kelompok OKU ini mereka begitu berisiko tinggi seperti Down syndrome, autisma dan juga ADHD dan sebagainya. Adakah kebimbangan mereka berkaitan kesan sampingan ini memang real ataupun bagaimana? Oh, memang benar. Mereka sebenarnya begitu was-was, bukan kerana mereka tidak mahu mengambil ubat ini, bukan kerana mereka tidak mahu mengambil vaksin ini, tetapi mereka tidak diberi pemahaman yang sebenar-benarnya. Mereka tidak faham. Saya rasa bukan sahaja OKU tetapi masyarakat secara amnya juga perlu diberi lebih pemahaman, terutama sekali OKU. Pada kami, kalau ubat itu bagus, kami mudah saja kami akan ambil. Tetapi kami ingin di-assure, kami ingin kerajaan KKM berikan kami assurance, kepastian yang kita perlu mengambil ubat ini
Kalau tidak nanti mungkin payah di hari yang muka. Untuk memberikan kelegaan kepada mereka iaitu motivasi untuk tampil ke hadapan, buat ahli keluarga mereka, kelompok yang dekat dengan mereka, ahli keluarga, jiran, tetangga dan juga badan-badan sivil, bagaimana kita juga dapat mendorong mereka supaya mereka tampil dalam masa yang sama. Kita memberi keyakinan jika anda divaksin, mereka akan hidup seperti sedia kala. Mereka tidak akan tertinggal lagi kerana kita tahu sepanjang setahun ini pandemik, OKU lah yang paling terkesan, kelompok ini paling terkesan dalam bidang pendidikan, dalam bidang pekerjaan dan ekonomi mereka terus merosot. Jadi kita perlu merayu tentang hal ini, Datuk. Ya, betul sekali. Sewaktu COVID ini melanda negara kita pada tahun lalu, sebenarnya kami rasa seperti disisihkan. Saya rasa tidak disengajakan kerana waktu tu semua orang pun tengah gusar. Jadi sekarang ini kita perlu ambil iktibar beberapa bulan yang telah berlalu ini supaya kita sama-sama tidak lupa akan komuniti OKU. Maklumat itu adalah penting, kita perlu berikan mereka sokongan, kita perlu turun ke padang dan sekiranya untuk mendapatkan vaksinasi ini dengan kepayahan kami daripada 7 kategori OKU ini, sebaik-baiknya adalah untuk kita turun ke padang dengan membawa mobile klinik. Jadi kita pergi dari kawasan ke kawasan. Jadi pasal kami nak bergerak pun susah, tidak mampu, dan ada kalanya kami pun tidak tahu nak pergi ke mana dan keresahan dan kegusaran kami itu berkali-kali ganda daripada berbeza dengan orang yang bukan OKU. Jadi saya rasa sekarang adalah waktunya untuk kita memberi penekanan mengenai empati, bagaimana kita cuba letakkan diri kita di dalam sepatu seorang OKU. Barulah kita tahu bagaimana mereka rasa nervous sangat, mereka rasa was-was dan tidak tahu sebenarnya. Sedangkan orang yang bukan OKU pun tak berapa, masih ada yang tidak berapa faham, manakala pula orang-orang yang bukan yang kurang upaya. Bagi memudahkan proses mendapatkan vaksin dan juga pendaftaran, apa pendekatan yang Datuk rasa perlu dilaksanakan oleh kementerian dan dibantu oleh masyarakat lain seperti badan sivil dan sebagainya untuk memudahkan petugas KKM reach out mereka dan tidak menyulitkan keadaan yang sedia ada, Datuk? Saya rasa seperti saya katakan tadi, yang pertama-tamanya adalah kita perlu turun ke padang untuk mencari OKU itu. Kita tahu, kita tanya kepada penghulu-penghulu mana OKU, yang mana belum daftar, kita bantu, kita turun. Waktu inilah sukarelawan pun perlu melakukan apa yang mereka selalu lakukan, iaitu memberi sokongan kepada komuniti. Dan saya rasa waktu inilah kita boleh membantu OKU, warga emas, untuk mereka mendaftar satu. Yang bukan OKU tu, maksud saya yang OKU yang belum mendaftar itu, mereka perlu kita daftarkan dengan JKM. Jadi kita boleh keep tab berapa ratus ribu yang masih di luar sana yang perlu. Macam saya cakapkan tadi, sebenarnya kita 47 juta yang mendaftar hanya 600 ribu. Jadi kita perlu memberikan maklumat yang secukupnya mengenai program vaksinasi ini. Apa maklumat kita berikan mestilah ramah untuk OKU daripada setiap kategori. Kita perlukan adakan memberikan kemudahan agar mereka dapat pergi ke pusat vaksinasi dengan lebih mudah. Dan lagi satu saya nak cakapkan, silakan. Saya tidak saya bukan nak kata kita perlu menjaga tepi kain orang, bukan kita nak busybody, tetapi sekarang inilah waktu jiran-jiran harus pergi tengok ada tak warga emas yang perlu bantuan, ada tak OKU yang perlu bantuan. Kita buka telinga dan mata kita kita turun ke padang, kita cuba berikan mereka sokongan, bantu mereka. Inilah waktunya kita sebagai rakyat Malaysia, kita ikuti SOP, tetapi kita tidak boleh membantu dari segi wang ringgit, tetapi kita beri bantuan dari segi sokongan. Pergi kepada mereka dan kata, it's okay, I'm here. Tidak mengapa, saya ada di sini. Saya cuba membantu pakcik, makcik dan anak-anak sesiapa yang memerlukan. Kerana seperti saya katakan tadi, ramai yang masih risau kerana maklumat yang mereka terima tidak berapa clear, dan kemudian terdapat cerita-cerita mengenai kesan sampingan. Jadi inilah mungkin kita perlu berikan assurance agar mereka ini tidak rasa yang yang mereka tidak. Setengah daripada kawan-kawan saya di luar sana sebenarnya mereka
pada fikiran mereka, mereka tidak layak untuk menerima pun satu. Lagi satu pula, mereka takut. Jadi inilah waktunya untuk kita bersatu untuk membantu satu sama lain. Kementerian perlu ada satu sistem yang wajar dikuatkuasakan ataupun diguna pakai untuk memastikan exercise ini ataupun fasa kedua ini mencapai hasrat yang dimahukan untuk kita reach out ataupun berikan kepada kelompok OKU ini. Jika ia tidak berlaku dengan lancar. Ya. Saya lupa satu perkara lagi. Saya berharap sangat agar YB Khairi Jamaluddin dapat memastikan juga supaya pesakit-pesakit penyakit jalan jumpa rare disease turut disertakan dalam program vaksinasi fasa kedua ini. Ini kerana sering kali kita melupa dan terlepas pandang kepada golongan ini. Mereka masuk kebanyakannya dalam kategori fizikal ataupun kategori pelbagai. Jadi mereka tidak harus kita lupakan. Sekali lagi Datuk, jelaskan kelompok yang sering kali tertinggal tadi tu. OKU daripada penyakit jalan jumpa, rare disease OKU. Okay. Di dalam dunia terdapat 7,000 penyakit jalan jumpa. Yang di Malaysia yang kita ketahui adalah 500 sahaja. Ianya terlalu rare yang kita jarang sangat kita jumpa. Sampai kan para doktor pun masih cuba dengan laju untuk belajar banyak yang kita ketemui. Saya selalu beritahu pada orang, just because you don't see it doesn't mean it isn't there. Sebabpun kita tidak dapat melihatnya, tidak bermakna yang ianya tiada. Jadi ramai daripada sahabat kita yang nampak seperti bukan OKU tetapi mereka sebenarnya OKU. Jadi it is very important kerana satu lagi yang seperti kita katakan tadi, orang tidak tahu mengenai kami kerana terkadang apa yang orang lakukan, orang bukan OKU lakukan, ianya tidak memikirkan mengenai kami. Apa yang saya nak katakan adalah nothing about us without us. Tiada mengenai kami tanpa kami. Jangan buat keputusan tanpa memikirkan komuniti OKU. Pastikan OKU itu terlibat sama. Jadi mereka dapat memberi maklum balas dan memberi pemahaman mengenai keresahan, keraguan dan sensitiviti ketika kita bersama untuk menyokong OKU di luar sana. Itu berkaitan dengan nak reach out kelompok-kelompok yang pelbagai dalam kategori OKU ini. Penting untuk kita bagi pendekatan holistik dan tidak ada yang tertinggal tercicir. Tetapi selepas mereka mendaftar, kalau boleh kita harapkan, kita doakan berjalan dengan lancar dan ada kerjasama erat dari semua pihak. Selepas mereka mendaftar, mereka perlu datang ke pusat vaksinasi yang ditentukan. Ini pun satu hal juga. Kerana memerlukan satu akses yang betul untuk kelompok-kelompok ini dan accessibility itu penting. Mereka tidak akan tunggu lama. Mereka pun ada tempat untuk berehat dan sebagainya. Siapa yang akan memikirkan semua ini, Datuk? Saya dan JKM dan Jabatan Pembangunan OKU, kami harus fikirkan ini. Itu pasal saya tekankan bahawa kita jangan sekali-kali kita lupakan keperluan mereka ini. Pasal saya tahu kita tengah laju, kita cuba untuk menyelamatkan seberapa nyawa dan kita cuba untuk memastikan kesihatan kesemua masyarakat Malaysia dijaga. Tetapi kita tidak boleh lupakan keperluan khas OKU ini, orang kurang upaya. This is very important. Kita dah berapa bulan dah kita melalui keadaan ini, seperti juga di seluruh dunia. Tetapi sekarang ini kita berkeperluan, alhamdulillah, kerajaan telah memastikan kita punyai sokongan untuk mendapat vaksin ini. Tetapi sokongan itu sebenarnya tidak mencukupi. Kerana kami bukan orang bukan OKU, kami OKU, kami punyai keperluan yang berbeza, yang berbeza dengan orang, dengan masyarakat secara amnya. Jadi saya pohon supaya kita tidak lupa mengenai OKU dan bagaimana kita okey. Saya bagi contoh, Nazri. Sekiranya anak-anak yang ADHD atau masalah pembelajaran seperti autisma, seperti anak saya Umar, apabila mereka yang 18 tahun, mereka ingin dapatkan vaksinasi ini, bagaimana kita nak membantu mereka?
you tak boleh pergi kat situ, dua tangan nak inject, tidak boleh. Ya. Jadi kita kena pastikan kita punya ada juga expert yang ada ataupun kita berikan sedikit penjelasan supaya mereka di luar sana tahu bagaimana nak memujuk mereka. Jadi itu amatlah penting. Bagaimana kita nak membantu sahabat-sahabat kita yang buta, bagaimana kita nak membantu sahabat-sahabat kita yang pekak. Okey, mungkin kalau kita tidak boleh menggunakan bahasa isyarat, kita pastikan maklumat tu ada, kad tu ada. Jadi dia tahu nak macam mana kita tulis soal, apa-apa yang kita nak beritahu. Jadi benda-benda ni amatlah penting. Adakah tempat itu mempunyai akses untuk mereka yang memerlukan seperti yang fizikal? Adakah ianya mempunyai akses untuk yang buta? Adakah tactile? Kalau tidak ada, adakah kita mempunyai sukarelawan yang membantu membawa mereka ke sesuatu tempat itu? Jadi benda-benda macam ini kadang-kadang kita nak laju, mungkin kita terlupa seketika. Jadi saya pohon supaya kerajaan, terutamanya KKM, dengan kepakaran mereka ada untuk sama-sama memberi peluang juga kepada NGO untuk sama-sama kita menyokong dan memberikan assistance, bantuan kepada OKU yang ingin sekali datang untuk mengambil vaksinasi ini. Datuk, kadang-kadang kita terlupa dan terlepas pandang banyak kali lah berkaitan dengan orang kurang upaya ini, iaitu di kalangan orang di keliling mereka, caregivers, caretakers, ahli keluarga, care homes dan sebagainya. Kelompok ini sepatutnya kita rapat, kita dekati dan bagi segala maklumat yang penting berkaitan dengan vaksin dan juga berkaitan dengan rawatan COVID-19. Jadi, kenapa ini penting? Jangan tinggalkan kelompok-kelompok ini, Datuk. Okey. Saya perlu jelaskan sesuatu. KKMM, Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia, di bawah Datuk Saifuddin, mereka bertungkus lumus dengan agensi-agensi yang lain, termasuk bernama, untuk mewar-warkan maklumat seberapa baik dan seberapa mungkin. Itu kita tidak boleh sangkalkan. Seperti juga KKM. Tetapi dalam kita melalui proses menyampaikan dan menyalurkan maklumat itu, kita mesti pastikan kita punya kemudahan yang khas untuk OKU. Kita mesti pastikan yang kita dapat memberikan OKU itu lebih sokongan. Kita perlu pastikan yang cara kita menyantuni OKU itu ramah kepada mereka supaya mereka tidak takut. Yeah. Sahabat saya yang OKU mental, kalau diorang datang, kita tak tahu bagaimana untuk memberitahu mereka, it's okay, I'm here. Tidak mengapa, saya ada di sini. Mereka mungkin akan lagi rasa tidak keruan. Seperti juga yang mereka yang mempunyai kekurangan yang lain. Jadi itulah seperti yang Nazri katakan tadi, amat penting untuk kita bersama dengan caregivers, mereka yang menjaga kami, mereka juga memerlukan bantuan kerana mereka bersama kami setiap hari. Dan seperti rumah-rumah yang pusat jagaan OKU, Independent Living Training Center, dan PDK, pusat dalam komuniti dan pelbagai lagi. Saya diberitahu oleh JPOKU, Jabatan Pembangunan OKU, bahawa mereka telah pun memberikan senarai komuniti yang ada di pusat-pusat ini, dan juga OKU yang sering pergi untuk mendapat sokongan di tempat-tempat ini. Saya diberitahu mereka sudah memberikan list itu kepada JKM, tetapi ini bukan menyeluruh. Jadi saya sekarang memohon juga kepada persatuan-persatuan OKU di luar sana untuk beritahu kepada JPOKU, hey, kami mempunyai sekian orang. Ada sekian orang daripada kami OKU yang belum mendaftar. Kami ingin turun ke padang dan membantu. Kami ingin mendaftar. Apa mungkin kita boleh mempercepatkan dan memudahkan sedikit proses itu. Jadi waktu sebeginilah kita perlu memastikan ada sedikit understanding, sedikit tolak ansur supaya kita dapat memastikan pendaftaran ini laju. Dan Datuk harapkan kurang birokrasi dan juga kerena-kerena yang menghalang perkara ini? Ya. Saya mengharap sebegitu kerana
waktu kita time is very short. Waktu terlalu singkat. Sekiranya kita tidak melakukan semua ini sekarang, kita akan susah. Dan mereka akan ketinggalan. Sahabat-sahabat saya akan ketinggalan di luar sana. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Razali Barazi atas pandangan dan juga perkongsian yang amat menarik, dan kebetulan kita berada dalam bulan Ramadan. Perasaan empati, perasaan kita kebersamaan itu adalah suatu yang amat digalakkan. Mungkin ini sebagai satu pendorong untuk kita bawa bersama rakan-rakan OKU, ahli keluarga kita untuk bersama mendapatkan vaksin COVID-19 ini. Terima kasih Datuk ya. Itu saja agenda awal ini pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.